Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan bercerita sedikit tentang pepatung. Dalam bahasa Inggeris ia dipanggil sebagai dragonflies ataupun di dalam pemahaman kita sebut dia sebagai naga terbang. Ia mungkin disebabkan oleh morfologi badannya yang seakan dengan bentuk haiwan naga dengan bentuk matanya yang terjojol keluar dan bahagian badan serta ekornya yang berbentuk seperti badan dan ekor naga. Akan tetapi, wujud ke lagi haiwan naga ni? Di Malaysia, dragonflies ini dikenali sebagai pepatung ataupun jejarum. Di negeri Kelantan, ia lebih dikenali sebagai tuyuh ataupun puting beliung. Dan di negeri Perak, ia dikenali sebagai cak cibu. Manakala di negeri Johor dan Pahang, ia lebih dikenali sebagai sibu-sibu ataupun sesibu. Dan kata lain, pepatung ini juga dikenali sebagai helikopter. Pepatung adalah haiwan di bawah order Odonata dan di bawah kelas Insecta. Tahukah anda apakah kepentingan dan keunikan haiwan pepatung ini di dalam kehidupan manusia dan alam? Pepatung adalah haiwan akuatik ataupun separa akuatik dan mereka juga adalah haiwan sejenis carnivore ataupun lebih khusus kita panggil dia sebagai insectivore sepanjang hayat mereka. Ini kerana kebanyakan daripada mereka memakan haiwan serangga yang lebih kecil. Dan pepatung ini juga adalah sejenis serangga pemangsa yang kita kenali sebagai predator yang sangat berguna di dalam sektor pertanian. Kenapa ia berlaku? Ini kerana pepatung akan memakan serangga perosak tanaman seperti lalat buah, Leucus dorsalis ataupun dikenali sebagai fruit fly, dan ia juga boleh memakan haiwan lain seperti nyamuk, belalang kecil, kumbang, semut, hamama dan banyak jenis serangga lagi. Dan di kawasan kebun mangga ataupun buah-buahan tropika seperti jambu batu, nangka, betik, belimbing dan lain-lain, pepatung ini dapat mengurangkan populasi lalat buah dengan baik sekali. Malangnya, di dalam teknologi kawalan perosak bersepadu ataupun kita namakan dia sebagai Integrated Pest Management IPM, tidak banyak yang menyatakan mengenai kepentingan pepatung ini sebagai salah satu serangga yang berfaedah. Dan di sinilah perlunya kajian yang berpanjangan. Kalau cuaca panas pula, lazimnya populasi serangga perosak tanaman akan bertambah dan juga populasi pepatung juga akan bertambah, dan ini akan menyeimbangkan populasi antara kedua-dua serangga dalam ekosistem kita. Dan kini bagi lokasi seperti kawasan perumahan di bandar di mana terdapatnya pepatung yang banyak, ia akan memakan nyamuk yang membiak di kawasan berhampiran, dan secara tidak langsung kehadiran pepatung ini mampu untuk mengurangkan ancaman nyamuk seperti nyamuk Aedes dan nyamuk jenis yang lain. Pepatung dikaitkan dengan alam sekitar yang bersih, mampan dan tidak tercemar di mana ia tinggal. Kewujudan air sangat penting untuk pepatung membiak, dan di kalangan para saintis pepatung ini, ia boleh dikatakan sebagai doktor udara di mana ianya memakan serangga pembunuh manusia seperti nyamuk Aedes dan juga nyamuk tiruk. Dan kehebatannya dalam mengadaptasi cuaca, iklim dan juga suhu, ia boleh menyebabkan pepatung ini untuk terus wujud dan membiak sehingga kini. Dan pepatung merupakan sejenis serangga yang wujud semenjak zaman purba lagi, di mana terdapat fosil-fosil yang wujud semasa zaman dinosaur yang musnah akibat daripada perubahan iklim dunia. Namun, pepatung masih wujud sehingga kini.